Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian. Oke, berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon, channel Sering Jalan, channel yang serba simpel dan serba spontan. Oke, kalau kita perhatikan judul dan thumbnail yang saya berikan, saya bertanya, sekukuh manakah parti yang baru diasaskan sekarang, yaitu parti yang memerintah negeri Sabah, Parti Gagasan Rakyat Sabah? Sekukuh manakah ya? Saya yang bertanya. Jadi saudara-saudara bolehlah mengemukakan pendapat atau pandangan pribadi masing-masing. Tetapi selain bertanya, saya juga suka untuk menyampaikan pandangan saya terhadap parti yang baru ini. Terlebih dahulu saudara-saudara, seperti biasa, kita tengok dulu asas sejarahnya. Ya, negeri Sabah memang terkenal sebagai satu-satunya negeri di Persekutuan Malaysia yang mempunyai parti lokal base yang terbanyak. Bukan saja banyak wujud begitu, tapi banyak yang sudah tidak ada lagi, ya. Tetapi parti-parti lokal base ini juga adalah parti-parti yang secara tradisinya sering menghadirkan kejutan setiap kali pilihan raya diadakan. Kalau kita lihat, Sabah ketika mula-mula merdeka dulu sudah awal-awal lagi diperintah oleh parti lokal base, yaitu USNO dan UPKO. Kemudian, sebuah parti baru pada pilihan raya 1976 telah ditubuhkan, yaitu Parti Bersatu Rakyat Jelantah Sabah, atau Parti Berjaya. Baru ditubuhkan, baru first time masuk pilihan raya, menang. Begitu juga dengan Parti Bersatu Sabah, PBS, pada tahun 1985. Baru ditubuhkan oleh Datuk Seri Panglima Joseph Pering Ketinggan, terus menang. Parti Warisan pun walaupun tidak menang, tapi sempat menang, sempat memerintah karena beberapa pergeseran politik. Jadi begitulah negeri Sabah. Kalau kita lihat asas politik parti-parti baru sering kali menang. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan, unsur kejutan yang ada dalam parti-parti baru ini, kesegaran mereka semasa memulai tubuhkan, memainkan faktor yang membolehkan mereka memancing undi sehingga menang dan menubuhkan kerajaan. Tetapi Parti Gagasan Rakyat Sabah ini berbeza. Belum ditubuhkan lagi dia sudah menang. Belum ditubuhkan lagi sudah menang. Kita tahu pada bulan Mac ini baru Parti Gagasan Rakyat Sabah dilancarkan. Ura-ura penubuhan memang sudah ada lah, tapi baru dilancarkan. Tapi sebelum itu, Presiden parti ini sudah pun menjadi Ketua Menteri Sabah sebelum Parti Gerakan Rakyat Sabah ditubuhkan. Jadi macam mana itu? Dan apakah signifikannya terhadap kekukuhan parti itu sendiri? Oke, kalau kita lihat sejarah parti-parti lama yang memerintah, mereka ada asas yang kuat untuk memenangkan parti mereka. Parti Berjaya kerana mau menyatukan rakyat Sabah yang ketika itu berkempen menentang USNO yang kononnya didominasi oleh satu kaum. PBS menang pun atas elemen yang ada bau-bau perkauman sedikit. Begitu juga dengan Warisan, menang atas alasan untuk hak Sabah dan Sabahan. Ada mesej-mesej kuat yang mereka sampaikan. Tapi PGRS berada pada keadaan ini hanya disebabkan oleh keputusan PRU yang ke-15. Bukan keputusan PRN, keputusan PRU. Lepas keputusan PRU di peringkat nasional atau kebangsaan diumumkan, barulah PGRS itu dibentuk dalam keadaannya sekarang. Jadi kalau kita mau cek kukuh atau tidak, kita tengok asas dia. Yang pertama, ya, parti PGRS ini, orang-orang yang ada dalam dia, adakah mereka ditubuhkan, parti ini ditubuhkan dengan kehendak dan matlamat yang sama? Saya rasa agak kurang menyokong pendapat berkenaan kerana kebanyakan daripada mereka berasal dari parti-parti yang berlainan yang masuk ataupun dalam istilah Sabah melompat ke dalam Parti Gerakan Rakyat Sabah. Jadi tidak ada agenda kebersamaan bersama semasa mula-mula menubuhkan parti. Keberadaan Parti Gerakan Rakyat Sabah PGRS yang ada sekarang adalah pada asasnya untuk menyokong atau mendukung kerajaan perpaduan di peringkat nasional. Sebab itu Datuk Seri Panglima Hajiji menubuhkan PGRS untuk memastikan Sabah kononnya supaya tidak terpinggir daripada kerajaan persekutuan. Okey, kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Tapi kalau kita lihat ke belakang sedikit, PGRS ini sebenarnya berasal daripada salah satu parti pembangkang yang ada di peringkat persekutuan, yaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Pribumi atau Parti Bersatu. Itulah asal-usul Datuk Seri Hajiji Noor ini menjadi Ketua Menteri kerana beliau menang sebagai calon GRS, Gerakan Rakyat Sabah pada ketika itu, yang asasnya ditubuhkan oleh UMNO, PBS, STAR dan Bersatu. Jadi nampak, orang-orang yang di dalam, faktor yang pertama orang-orang di dalam tadi tidak mempunyai kebersamaan agenda. Dan yang kedua, sejarah penubuhan parti ini
agak kelam kabut. Ya, kita tahu PJRS yang ada sekarang terdiri daripada MP-MP dan adun-adun daripada Parti Bersatu yang dulunya masuk dalam JRS, kemudian ditambah dengan 4 orang adun UMNO atau 5 orang, kemudian beberapa adun warisan yang baru-baru ini mengikut mereka. Jadi saya rasa dua faktor ini, yaitu ketidakbersamaan agenda pada pemimpin yang baru yang masuk dalam PJRS akan menyebabkan PJRS itu menjadi parti yang dalam istilah orang sekarang parti tangkap muat, mau selamatkan diri. Kalau berlaku apa-apa di peringkat kebangsaan, ya, menjelang PRU ke-16, atau mungkin ada insiden-insiden menebuk-nebuk lagi lepas ni, wallahu alam, kita tidak berani jamin. Yang kedua, sejarah penubuhan PJRS itu sendiri berasal dari parti mana, menunjukkan PJRS sebenarnya ada hala tuju ke depan, tapi di belakang kalau kita tengok dia sebenarnya agak lugai-lugai sedikit. Jadi menurut pendapat saya tidak doakan yang tidak baiklah. Kalau betul agenda PJRS ini untuk memperjuangkan hak negeri Sabah macam parti-parti yang dulu juga, kita sokong, kita doakan mudah-mudahan terjadi. Tapi saya lihat kalau beginilah agendanya, terus terang saya cakap akan senasib jugalah nanti dengan warisan, PBS atau berjaya. Kurang berjaya, ya. Oke, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.